wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi majlis, yang amat saya hormati Presiden PKPI Kebangsaan dan isterinya, yang saya kasihi Naib Chancellor Unit 10, Barisan Saf Kepimpinan PKPI Kebangsaan TMB, para kepimpinan utama TNB, sahabat-sahabat, rakan-rakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Lafaz Alhamdulillah kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni dalam membincangkan satu tajuk khas, iaitu kepimpinan dalam Islam, amanah dan tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sifat pemimpin dan kepimpinan adalah sifat manusia yang Allah wazifahkan di muka bumi. Bahkan bermulanya penciptaan manusia, Allah war-warkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku mahu cipta atas muka bumi khalifah. Di mana bukan nak cipta manusia, tapi nak cipta khalifah. Maksudnya disebut jawatan yang ditanggungjawabkan ke atas manusia di muka bumi ini. Di mana bila Allah nak ciptakan Adam alaihissalam sebagai khalifah, maka ditanya oleh para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak ciptakan di atas muka bumi yang merosakkan muka bumi dan menumpahkan darah, kerana kias kepada perangai jin sebelum daripada ini? Lantas Allah menjawab, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Untuk menjustifikasikan manusia sebagai khalifah Allah, Adam sebagai khalifah Allah, Allah pakaikan Adam dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka disitulah kita lihat sifat manusia di muka bumi ini memimpin, dan sifat manusia di muka bumi ini dipimpin. Kerana kata Ibn Khaldun rahimahullah, manusia ini adalah insanun ijtimai. Manusia ini sifatnya bersosial. Dia ada berstruktur, ada ketua, ada yang diperintah, ada menjadi rakyat. Maka kepimpinan akan timbul daripada situlah sejak zaman dahulu lagi. Allah kisahkan dalam Quran, sebagai contoh kita selalu baca surah Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan daripada kalangan mereka pemimpin-pemimpin tak kala mereka ikut petunjuk kami dalam urusan kami, dan mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin dan beriman. Di sini menunjukkan bahawa sifat kepimpinan mesti disertai dengan sabar. Tanpa kesabaran tak mungkin dia menjadi pemimpin yang terbaik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, poin yang kedua saya nyatakan bahawa ramai di kalangan kita terkeliru dengan dua istilah. Istilah yang pertama dipanggil pemimpin yang baik. Istilah yang kedua dipanggil kepimpinan yang baik. Pemimpin yang baik amat ramai dan banyak.
Tapi kepimpinan yang baik ini sukar. Boleh jadi bos kita belanja kita, dia sengih kat kita, dia menyapa kita, dia tepuk bahu kita. Bila kita ada kesusahan, boleh jadi ada bantuan melalui PKPI sebagai contoh. Maka di situ dipanggil pemimpin yang baik. Tapi persoalan yang kita nak adalah kepimpinan yang baik. Kepimpinan yang baik ini dia mempunyai strategi, dia mempunyai cara dia, dia mempunyai watak dia. Antara yang paling penting adalah bagaimana skill dan kemahiran dalam bersiasat dengan manusia dan dapat mengurus tadbirkan manusia dengan baik. Dalam hal ini, kepimpinan yang diasaskan dengan kemahiran ini terbahagi kepada 3. Satu, kemahiran dari segi mengidentifikan atau mengenalkan seseorang itu, supaya dia boleh meletakkan seseorang itu kena pada sasarannya, yang dipanggil sebagai maharah as-syakhsiyah. Dia kena macam mana? Tengok Rasulullah SAW, dia letakkan Khalid al-Walid di medan perang, dia letakkan Bilal bin Rabah al-Habashi untuk azan, dia letakkan Mus'ab bin Umair sebagai pendakwah ke kota Madinah, dia letakkan Sayyidina Ali radhiyallahu an sebagai pembantu, sebagai qadhi dan juga pendakwah, dia letakkan Abu Bakar sebagai ahli syura. Begitulah dia kenal seseorang dan dia letak kena pada tempatnya. Yang ini ramai orang tersilap. Yang ini ramai orang bila diletak salah sasaran, maka modal insan yang ada pada seorang itu tidak dapat dinaikkan dan tidak dapat dimaksimumkan dengan sebaik mungkin. Kerana bukan bidang dia, kerana bukan kepakarannya, kerana bukan dalam pengetahuan dan makrifat serta hikmah yang ada padanya dalam isu itu. Jadi sebab itu saya katakan, pemimpin yang baik, kepimpinan yang baik adalah boleh mengenal maharah syakhsiyah. Kedua, dia juga mengetahui dari segi maharah, dari segi munazzamat. Yang ini maksudnya dia mengetahui dalam bentuk manajemen. Dia mengetahui yang mana yang terbaik, di mana penyusunan struktur organisasi serta peranan-peranan yang diberikan kepada seseorang memang menepati sasaran, maka itu juga adalah tanda pemimpin, kepimpinan dari segi maharahnya atau kemahiran yang terbaik dari segi struktur. Ketiga, pemimpin yang baik, kepimpinan yang baik ini, dia bukan sekadar dari segi maharah seperti itu sahaja, tapi dia juga mengetahui bagaimana maharah dia dari segi penyelesaian masalah-masalah yang berlaku. Yang ini timbul qiyadah, yang disebut sebagai kudrat atau kemampuan menyelesaikan masalah. Itu pemimpin yang terbaik, itu kepimpinan yang dipuji. Tapi kalau dia tak boleh nak selesai masalah, bayangkan Umar ibn Abdul Aziz yang perintah 2 tahun sahaja, daripada tahun 99 Hijrah sampai 101 Hijrah. Umar bin Abdul Aziz usianya 39 tahun, meninggal dunia usianya 41 tahun akibat diracun. Umar bin Abdul Aziz ini 2 tahun itu dia telah membina satu good governance yang luar biasa, sehingga Ibn Khaldun yang datang 700 tahun selepas daripada itu memuji sikap yang ditunjukkan, kepimpinan yang ditunjukkan oleh Umar ibn Abdul Aziz.
Luar biasa. Sebab itu kita kata yang ini anugerah yang luar biasa. Perkara ini sama ada secara kurniaan atau melalui kasbi. Apa makna kasbi? Maknanya dia usaha, dia belajar, macam dia buat majlis pada malam ini. Sebab nak membina seorang tokoh itu, dia bukan satu perkara yang mudah. Bagaimana nak mewatakkan dia karakter sebagai qiyadah salihah, kepimpinan yang baik, yang cemerlang, yang hebat, ini memerlukan kepada sebuah kefahaman yang hebat. Apa yang diperlukan? Dia memerlukan yang pertama, kecerdikan. Kalau tak ada cerdik, tak boleh. Cerdik ini bukan semata-mata bahagian dia mengetahui, tapi dia pandai menggunakan apa yang dia ketahui itu bagi penyelesaian masalah. Orang tengok masalah sibuk, dia selesai. Yang ni selesai. Sebab itu, yang ini dia perlu pada ilmu, dia perlu pada pengalaman, dia perlu kepada dokongan-sokongan, dia perlu kepada syura, dia perlu dari segi buah fikiran yang bernas, dan dia dapat pilih yang terbaik di kalangan pandangan-pandangan yang baik itu. Maka ini kepimpinan yang baik dan pemimpin yang baik. Keduanya, dia mempunyai keberanian. Keberanian ni ramai orang tak ada. Dengan sebab kita tak berani nak membuat satu keputusan, bermakna kita telah terencap. Kita lambat buat keputusan, maka sebenarnya kita silap yang amat. Keberanian ini penting. Di mana keberanian yang membuat keputusan berdasarkan ilmu, berdasarkan suluhan pengalaman, begitu juga kesepakatan, ini satu kelebihan. Orang-orang yang hebat, dia tak tunggu lama. Dia akan buat keputusan satu. Tapi orang yang tak hebat, dia letih. Yang ini dia tak tahu, yang ini dia buat, dia tarik balik, dia pening, dia tak tahu. Ini bahaya. Pemimpin, dia kena berani dan dia kena baik pemikirannya. Orang Arab kata, in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasada ar-ra'yi an tataraddada. Kalau kamu punya pemikiran yang baik, sertakan dengan tekad dan azam yang kuat, rosaknya pemikiran keluk-kelek. Tak boleh ni, tak boleh gini. Tak. Tetap bacalah sejarah. Kerana sejarah sebaik-baik guru dan sebaik-baik pengalaman. Ini dia, berani buat keputusan, berani bertindak, berani menanggung risiko. Kerana itu sifat kepimpinan. Ini kepimpinan yang baik. Kita baca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sejarah Abu Bakar. Kita baca sejarah Umar. 3 sejarah ni cukup memberi jawapan. Mereka itu perjalanannya sama, yang dimukaddimahkan oleh Rasulullah SAW. Berani buat keputusan, berani sanggup risiko, dan dia tak goyah. Yang ini kepimpinan yang baik. Sebab kepimpinan yang baik, dia punya cara penglihatan dia, cara pengamatan dia jauh ke depan. Dia tak nampak untuk menang bagi peluang yang pertama, tapi dia tengok seterusnya. Sebab itu kata Malik bin Nabi, pemikiran manusia ni ada 4. Satu dipanggil aklun kabir, pemikiran yang besar. Kedua, aklun saghir, pemikiran yang kecil, akal kecil. Ketiga, aklun tabi'i, akal yang biasa. Keempat, aklun marid, akal yang sakit. Apa makna
akal sakit. Akal sakit ni dia akan nampak orang lain je semua salah. Dia tak salah. Orang ni salah, orang tu salah, kerajaan salah, TMB salah, pengaruh salah, situ salah, ni dia tak salah. Akal dia sakit, kesian kat dia. Akal yang kedua dipanggil akal tabi'i. Ini dia akan tengok berita. Hari ni bincang apa? Hari ni katakan bincang bab mahkamah. Dia pun pakat bicara bab mahkamah. Hari ni bincang bab apa? Bincang bab suasana peperangan Ukraine dengan Rusia masih lagi tak selesai. Bincang. Hari ni bincang masalah apa? Dengar cerita di Afghanistan. Masalah ekonomi yang amat parah. Hari ni dia akan bicara, itu dipanggil akal tabi'i. Kalau dia minat sukan, sukan. Kalau dia minat hiburan, hiburan. Kalau dia minat filem-filem, filem. Kalau dia minat apa, bola sepak, bola sepak. Dia akan tengok satu-satu. Ini akal tabi'i. Akal yang ketiga namanya aklum saghir, akal kecil. Akal kecil aku. Dia akan bincang kawan dia, dia kata, bini anak kucing apa lagi, kereta saya, apa di rumah hamba, keluarga hamba. Dia nampak saya, kesayaan, itu saja. Akal dia kecil siap. Dia tak nampak ummah. Dia tak nampak masalah untuk sejagat. Tapi yang kita nak, yang ini kita kena develop, namanya akal besar. Akal besar ni pemikirannya beyond diri dia sendiri. Macam elektrik lah, better dengan brighter. Kurang-kurangnya kita tak tengok kita dah. Kita tengok ummah, kita tengok Islam, kita tengok negara, kita tengok kehidupan untuk sejagat, kita tengok keamanan, kita tengok macam tu. Pemikiran macam ini dipanggil akal besar. Tuan-tuan, satu hari Rustam, pemimpin tentera Parsi yang hebat, tertinggi, hebat, kisahnya luar biasa, berani, gagah. Dia pimpin ratus ribu menuju juta tentera. Puncaknya nak bertembung dengan tentera Islam. Sa'ad ibn Abi Waqqas, panglima tentera Islam yang dilantik oleh Umar ibn Al-Khattab. Sa'ad hantar wakil seorang lelaki pergi berunding dengan panglima agung Parsi, Rustam. Tentera Islam yang ditaklifkan itu bernama Rib'i ibn Amir. Rib'i ibn Amir ni pergi macam mana, tuan-tuan? Kata Rustam kepada memanda menteri-menteri, panglima-panglimanya, kita nak sambut orang Islam ini dengan cara perang atau secara ubahatul muluk, kebesaran diraja. Mereka kata kita sambut dengan kebesaran dia raja. Lama tak pakai baju mahal-mahal, lama tak pakai gelang, lama tak pakai mahkota dan seumpamanya. Bila hari kejadian, semua terpegung dan terkejut. Wakil panglima tentera Islam yang bernama Rib'i ibn Amir pakai baju yang amat lusuh dan ada compang-camping, bawa tombak yang buruk yang lusuh, naik keldai kontok, cakap, semua tercengang. Lalu Rustam dengan diplomasi yang tinggi berkata, wahai orang Islam, kalau kamu lapar, kami boleh hantar berguni-guni makanan kepada kamu.
Kalau kamu tak ada pakaian, kami boleh hantar kain-kain berkodi-kodi kain. Kamu datang ni nak buat apa? Maka jawab Rabi'i bin Amir melalui ilham Rabbani daripada Tuhan. Dia kata, Allahu ta'asana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhikid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah telah bangkitkan kami. Cara jawapan, Allah telah bangkitkan kami untuk mengeluarkan manusia daripada menghambakan sesama manusia kepada menghambakan kepada Tuhan manusia, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada kesempitan hidup hanya terbatas di dunia kepada keluasan hidup di dunia dan akhirat. Terkedu Rustam. Selesai utusan Islam keluar, dia tanya kepada memanda panglimanya, apa pandangan kamu terhadap orang itu? Mereka jawab, berat, baju dia hamba kita tak pakai. Yang ni kata tombok tu zaman bila tak tahu. Yang ni kata kedai dia tu orang miskin kita pun tak guna. Naif Islam, naif orang Islam. Rustam ni cerdik. Dia kata, wahai memanda menteri dan panglimaku, kamu tahu tak? Kamu tahu tak? Ucapan orang tadi akan menjahannamkan kerajaan kita. Dia fikir itu tu. Jangan tengok pakaian, jangan tengok selekeh, tapi cara mikir tu dia ada azam yang tekad yang kuat. Kita kalah. Itu baru seorang. Mungkin kita jarang dengar nama seperti itu, tapi inilah kualiti, inilah akal yang besar, inilah pemikiran yang besar. Dia jadi ketua, dia menang. Dan cerita macam ini, kalau saya ingin kisahkan, masa yang amat terhad. Inilah kepimpinan yang kita nak. Kita tercari-cari macam mana sikap dan sifat dan apa yang sepatutnya dilakukan. Dan Rasulullah, kenapa Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah SAW itu ikutan yang terbaik. Kata Maulana Abil Hasan Ali An-Nadwi, apa kata dia? Kalau kamu seorang bapa, Rasulullah boleh kamu ikuti. Kalau kamu seorang suami, Rasulullah juga kamu boleh teladankan. Kalau kamu seorang pemimpin, Rasulullah lah sebaik-baik pemimpin yang kamu ikuti. Kalau kamu seorang sahabat, Rasulullah lah sahabat yang sejati. Kalau kamu seorang yang kaya, Rasulullah SAW tunjuk kepada kamu bagaimana cara kekayaan. Kalau kamu seorang fakir, Rasulullah SAW zahirkan kepada kamu sikap sebenar. Semua pada Rasulullah, bukan satu golongan elitis sahaja yang boleh ikut, semua boleh ikut Rasulullah SAW. Itu luar biasanya tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk kita kepimpinan dalam Islam. Kepimpinan yang saya telah sebut tadi dan saya huraikan, salah satu perkara yang penting adalah amanah dan tanggungjawab. Amanah ni
Satu hal yang antara mula-mula diangkat oleh Allah ke langit. Maknanya sampai kepada satu tahap nak cari orang amanah paling payah. Amanah ni paling payah. Zaman Nabi terangkan amanah. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an datang ke Rasulullah sallam dan berkata, ya Rasulullah, lantiklah aku jadi pemimpin, gubernur di mana-mana tempat. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kerana Rasulullah kenal maharah saksiyah tu, dia kenal. Dia kata, ya Aba Zar, innaha la amanah wa innaha la nadamah yaumal qiyamah. Wahai Aba Zar, jawatan ini merupakan amanah, dan jawatan ini merupakan kesesalan yang amat pada hari kiamat kelak. Ini jawatan. Tuan-tuan, seorang penulis Islam terkemuka di masa kini, namanya Syekh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Bashar. Beliau mengkaryakan satu buku yang terbaik yang bertajuk Suwarun min Hayatis Sahabah. Gambaran-gambaran tentang kehidupan sahabat. Dia kisahkan banyak kisah. Satu kisah, seorang sahabat Nabi zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sahabat ini datang kepada Sayyidina Umar. Bila datang, dia tengok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok dia. Lalu dia berkata dan nasihat kepada Sayyidina Umar. Orang tak berani nak nasihat Sayyidina Umar, tuan-tuan. Siapa berani nak nasihat dia? Orang berjalan atas syariat tu. Tiba-tiba orang ni datang dan berkata, ittaqillah ya Umar, takwa dan takutlah kamu kepada Allah wahai Umar. Sayyidina Umar bila tengok dia, Sayyidina Umar terkedut. Tunduk Sayyidina Umar. Terasa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang yang firasatnya tajam. Lalu dia kata, saudara, aku lantik saudara menjadi gubernur di kota Hims. Hims ni kat mana? Dekat dengan Syria. Kalau kita dari kota Damsyik nak pergi ke Halab, dia ada Hama, ada Hims. Hims ini juga tempat matinya Sayyiduna Khalid Al-Walid. Kubur dia ada situ, masjid pun ada situ. Bila dia sebut macam tu, orang ni kata, saya tak nak. Direct jawab. Sayyidina Umar kata, ini adalah perintah. Nak tak nak, mungkin kena pegang jawatan tu. Sayyidina Umar, dia kata tak apalah. Terpaksa dia pergi. Ni daripada Madinah terus pergi sana. Sampai di sana, dia pun takbirlah orang sana. Di Hims ni, orang panggil kawasan tu apa? Kuwaifah. Kuwaifah ni dalam bahasa Arab maknanya isim tasghir yang memaknakan kota Kufah kecil. Apa makna? Orang Kufah ni mulut ni gini, suka cakap. Dalam bahasa mudah, netizen lah kuat. Buat rumus, buat ni, letih. Sayyidina Umar pula, perangai dia beberapa tahun dia akan pusing, dia akan pergi. Bila dia pergi sampai ke Syam, sampai ke Hims, Sayyidina Umar ni
Pelik. Dia tak akan pergi dekat dengan governor dia bercakap, itu okey lah, tanya macam mana kerja, okey. Sayyidina Umar tak. Dia bukan macam sidang Dewan Parlimen dengan Dewan Negara. Sayyidina Umar ni dia kumpul semua rakyat, hak mana yang ada, apa-apa mari semua. Okey, aku nak tanya kamu direct, apa kamu tak puas hati kepada governor aku latih ni? Biasanya kita sebulan sebelum persidangan tu soalan nak tanya satu. Ada juga. Jadi menteri ni prepare, dua-dua saya jadi, menteri jadi, soal pun jadi. Jadi tahu semualah. Tuan-tuan, tiba-tiba semua pakak kat tangan. Allah, macam mana governor aku ni? Tapi sebenarnya ada 3 ataupun ada 4 perkara je. Okey, apa masalah? Ya Amirul Mukminin, governor yang kamu lantik ini minta maaf, dia tidak mesra rakyat. Kalau kita nak jemput majlis-majlis, jangan harap dia datang. Okey. Yang kedua apa? Ya Amirul Mukminin, governor yang kamu lantik ni masalah sikit lah. Kerja tuang. Dari segi kalau pancikap merah semua. Jangan harap kita boleh temu dia pukul 8 pagi, 9 pagi. Biasanya pukul 11, pukul 12, dekat-dekat zuhur baru muncul. 3 soalan. Allah, tak kena. Malah. Yang keempat, yang ketiga, apa lagi? Ni seorang lagi kata, ya Amirul Mukminin, governor kamu ni tak macam kamu lah. Pelik dia. Kalau malam-malam jangan harap dia keluar rumah. Kamu kita dengar juga duk cari hak rakyat, duk tengok dia ni tak. Malam mesti dalam rumah dia, tak cari hak orang. Okey. Lagi, mari seorang akak. Yang terakhir, yang keempat, ya Amiran, minta maaf cakaplah, hamba rasa Amirul Mukminin salah latih orang. Kenapa? Duduk dalam majlis kita, tiba-tiba pesang. Banyak kali nak pesang. La ilaha illallah. Jadi orang lain pun jadi susah nak repuk dia, nak buat air lah, buat gini-gini, baru sedar. La ilallah. Ni governor yang kamu latih ni 4 masalah. Lain semuanya berkisar pada 4 tu ya. Tapi Sayyidina Umar dia punya insting kuat. Dia punya perasaan dia kuat. Dia kata, ya Allah, jangan permalukan aku dengan governor-ku ini. Aku yakin governor aku ini bukan sebagaimana yang disangka. Governor ada cuma, governor senyap je, tak jawab apa. Akhirnya dia tanya, sila jawab wahai governor. Governor jawab, ya Amirul Mukminin, saya pilih saya tak nak jawab. Saya tak nak jawab, tak payah jawab. Lalu kata Sayyidina Umar, kamu kena jawab hari ini. Dia pun kata, kalau saya terpaksa jawab, saya jawab. Dia kata, masalah yang pertama, saya ni tidak bergaul dengan orang sangat dan tidak hadir dalam jemputan orang. Kenapa? Kerana Amirul Mukminin juga lantik saya sebagai hakim. Hakim ni dia tak boleh hadir orang ni. Nanti bila hukum bias.
Mana boleh kita jemput hakim mari kat kita? Tak boleh. Melainkan memang anak kita ke adik kita, abang kita itu waris yang terdahulu, itu soal lain. Saya nak kata betul juga. Okey, soalan yang kedua. Kenapa awak kerja lewat? Sampai pukul 11 pagi baru keluar, pukul 12 pagi, 12 tengah hari baru keluar. Ya pagi buat apa? Lalu dia pun jawab, Ya Amiral Mukminin, sebenarnya saya hanya ada satu helai baju sahaja. Sudah semayang subuh, saya basuh baju saya jemur baju tu sehingga kering, baru saya pakai, baru saya keluar. Dengar macam tu kita kata astagfirullahalazim. Kita pak almari baju. Ada baju tu nak sampai giliran tu kadang-kadang 2 tahun setengah baru pakai. Sungguh lupa nak pakai. Dia satu. Allah, saya nak kata, aku paling warak, paling zuhud pun ada juga 2-3 lah. Saya nak kata, aku ni hebat ni, ada 2-3 lah. Dia satu. Allah, letih dah macam ni. Soalan ketiga, kenapa kamu tak keluar malam? Dia kata, saya ada prinsip. Sebagaimana siang hari saya untuk rakyat saya, malam untuk saya. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Dia bukan tengok Netflix ke Astro ke rumah, tak ada. Bola jauh sekali. Semayang. Jangan ganggu aku. Ini peluang aku dengan Tuhanku. Itu ijtihad dia lah. Tengok. Okey, soalan last. Kenapa main besar-besar ni? Dia kata, Ya Amirul Mukminin, saya orang Mekah macam Amirul Mukminin. Saya pernah duduk Mekah. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Zaid kena tangkap. Sahabat ni bila kena tangkap, lalu dihukum. Hukum dia hukum paling tragis, iaitu diletakkan dia depan orang ramai, dikerak sekateh-sekateh, sekatang-sekatang, qata'u irban irba, muluk zikrullah, darah terpancar sampai akhir sekali lidah pun kena potong. Bila saya teringat macam tu, saya tak dapat nak tolong, saya pengsan. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Umar tunduk. Sayyidina Umar kata, Allah, salah tak Sayyidina Umar latih orang macam ni? Tak salah. Semua terkedut. Allah, aku ingat dia buat apa di rumah. Rupa-rupanya begitu. Sampailah satu ketika zakat dihantar ke Madinah. Wakil amir pemungut zakat bawa ke Sayyidina Umar dan senaraikan list siapa yang berhak terima zakat. Tengok-tengok gubernur ada juga. Sayyidina Umar kata, ni siapa ni? Ini gubernur kami. Kenapa kamu masuk nama dia? Ya Amirul Mukminin, setakat yang kami tahu, dialah yang paling fakir. Allah, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, tak apa, kau bagi kat dia, aku bagi khas daripada aku kepadanya. Sampai dapat yang apa yang berlaku, dia buat macam mana tuan-tuan? Bini dia suka sangat. Dia cakap dengan bini dia, sama ada awak nak dengan saya ataupun awak nak harta tu. Kalau awak nak harta tu, awak ambil, saya ceraikan awak.
terkedu isteri dia. Ini orang seolah-olah wanita mandul untuk melahirkan pemimpin seperti itu. Luar biasa, integriti tinggi, hebat, luar biasa, amanah yang luar biasa. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kadang-kadang dia pusing bandar, pusing ni akhirnya dia tengok tepi lereng bukit, seorang gembala kambing sedang gembala. Dia kata, awak siapa? Saya hamba. Ni kambing tuang saya, jual seekor, kau dapat duit. Tak boleh, ni bukan hak saya. Kau katalah kepada tuang kau. Kambing dipaham serikala. Budak ni yang tak kena Amirul Mukminin Sayyidina Umar terus jawab, fitrah Islamiyah yang ada pada hati dia. Dia kata apa? Hei, kalau tuang aku tak tahu, Tuhan tuang aku tahu. Sayyidina Umar terkedu. Datang tuang Sayyidina Umar kata, aku nak beli budak ni, bukan nak beli kambing. Lalu dia merdekakan. Tengok amanah. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, amanah tuan-tuan, luar biasa. Akhirnya rakyat dia pakai amanah. Tuan-tuan, macam mana kita dengar kisah yang masyhur. Seorang mak tanya anak perempuan, hei anakku, susu yang kita pungut hari ni kita perah banyak ke sikit? Susu kambing atau unta? Dia kata sikit mak. Mak jawab, dulu kemah je. Sayyidina Umar dulu dengar, kalau sikit tambahlah air biar banyak. Jawab anak ni, in kana amirul mu'minin lam yarana fa inna rabbal amiril mu'minina yarana. Mak, kalaulah amirul mu'minin tak tahu, tapi Tuhan amirul mu'minin tahu. Sayyidina Umar berganti rumah ni. Esok pagi dia panggil anak dia, wahai anakku, siapa nak menikah? Anak dia bernama Asim. Asim kata, abah saya tak buat tak tu lagi. Terus pinang budak tu, kahwin. Sayyidina Umar kata apa? La'allallah an yakhruja min haza ataupun min hazihi rajulan yasudul Arab wal ajam. Firasatku dengan sebab kata budak ni, perempuan ni, semoga Allah akan lahirkan daripada sulbi budak ni, perempuan ni, anak yang takutkan Allah dan Rasulnya. Akhirnya Asim kahwin dengan perempuan ni, dapat anak perempuan. Anak perempuan ini telah dipinang oleh adik kepada Khalifah Islam Umawi masa itu, adik kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang jadi gubernur di Mesir. Namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bila nak kahwin anak kepada perempuan ni, pilih mas kahwin yang tak ada syubhah, halal 100%. Hasil dia kahwin tu, dia dapat anak. Anak itulah yang dipanggil Umar ibn Abdul Aziz yang lahir pada tahun 61 Hijrah. Tengok, sebab takut Allah tu saja kesan amanah tinggi. Bicara mbak amanah ni letih tuan-tuan. Kita takut. Itu nak ceritanya jarak kita dengan mereka. Mereka semua ni hebat.
Mereka semua ni dibimbing dalam keadaan yang amat-amat takutkan Allah. Amanah. Banyak kalau saya nak kisahkan lagi. Begitu juga dengan tanggungjawab. Tanggungjawab ni janganlah kita nampak bos saja, semua tanggungjawab. Orang Melayu ni pandai, dia kata tanggungjawab. Dia bukan kata tanggung, tapi dia kena jawab di hadapan Allah kelak. Tanggungjawab ni besar, tuan-tuan. Umar bin Abdul Aziz, malam dia dilantik jadi khalifah, panggil kerani ataupun setiausaha dia, pecah orang ni, lantik orang ni dalam semalam sampai tengah malam menuju pagi. Maka kerani yang tua tu kata, ya Amirul Mukminin, tolong kesiangkan kepada tubuhmu, esok ada lagi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata, kamu jamin ke umur aku sampai ke esok? Ambil betul-betul. Ni letih kita, tuan-tuan. Kita nak ikut boleh, tapi tak mampu macam mereka. Jauh. Dia semangat, dia kental. Tapi perkara ni bukan mustahil. Orang Arab kata, fatashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka. Kerana tiru orang-orang yang hebat sudah barang tentu mendapat kemenangan dan mendapat kebahagiaan, kejayaan. Tengok, ini kepimpinan dalam Islam. Cerita bab kepimpinan dia luar biasa. Mana-mana yang menjadi pemimpin, kita tengok dalam hatinya penuh dengan tekad yang luar biasa. Walaupun sekecil jawatan yang diamanahkan kepadanya, dia laksanakan betul-betul. Kadang-kadang orang kata Allah kecilnya, betul. Tapi dia pegang kenyataan, antum fi saghratin min surahil Islam fala yu'tayanna min kibaliki. Kamu berada daripada posisi Islam, musuh jangan datang daripada pihak kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sedar tak sedar sejam dah saya ceramah. Mereka kata suruh ceramah sejam. Jadi saya nak minta izin, nak minta 5 ke 10 minit untuk buat conclusion. Itu saja. InsyaAllah sebelum 10.10 kita berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bincang berkenaan dengan kepimpinan dalam Islam, amanah dan tanggungjawab. Kenapa disuruh macam ni? Nombor 1, dia akan melahirkan kebahagiaan. Dia akan melahirkan ketenangan. Amanah ni, tuan-tuan, satu kalimah dikaitkan dengan agama. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman bagi seorang yang tidak ada amanah. Maknanya tidak sempurna iman. Amanah, iman, aman. 3 kalimah ni mushtaq ataupun sumbernya daripada sama. Orang yang beriman pasti beramanah. Orang yang beramanah pasti dia aman. Mari SPRM, dia tak ada masalah. Boleh ajak minum teh sama. Jom kita minum teh sama. Tapi orang lain dengar SPRM nak datang, jangan main, bahaya, takut. Takut.
Kenapa takut? Jadi perkara macam ni kena tengok. Saya dasar saya buat, tapi tak ramai buat macam tu. Bila saya jadi menteri, saya ni bukan tahu semua. Ada benda saya tak tahu. Tata kelola keuangan macam mana. Dia ada nombor 25, ada nombor 29. Bukan saya ngapa, hak ni untuk apa, hak ni untuk apa. Saya panggil ketua pengarah SPRI. Saya kata kat dia, minta tolong Tan Sri, Datuk Sri, minta seorang orang kanan Tan Sri, pakat 44 ke 48, mari kerja duduk dalam jabat samba. Start hamba jadi sampai hamba berhenti, hamba pulang balik. Mari. Saya tak lama, saya berada setahun 3 bulan, 15 bulan. Saya belanja yang kita rekod, kita declare setiap bulan, kadang-kadang setiap minggu, lebih kurang 592 juta atau 93 juta. Saya pun tak tahu macam mana. Allah mudahkan. Lalu bukan ni batu sini, pergi sini, catat. Dan belanja mesti ada masalah tu, hak ni nak gini-gini, tapi kena cara itulah betul. Saya panggil audit, saya panggil JPM, mari meeting. Salah tak? Kalau salah macam mana nak betul? Saya nak betul je, bukan masalah apa. Prinsip kita mudah. Kalau hak awak 1 bilion pun ambil, tapi kalau bukan hak awak 1 sen pun jangan ambil. Itu mudahnya. Dan saya tak kata saya maksum. Mungkin dalam tata kelola saya ada silap, saya ada salah. Saya istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan saya nak bayar zakat, saya nak sedekah banyak, saya nak infak banyak. Mudah-mudahan saya selesaikan masalah-masalah yang berlaku pada diri saya. Kita cuba buat, walaupun kita jauh dengan mereka, dengan saya nak umur dengan ni. Saya kata, ya Allah. Jadi ini pemimpin. Antara khulasah yang saya nak sebut sangat, pemimpin nak jadi hebat, dia mesti kena ada 2 perkara utama. Pertama, dia kena ada time management yang baik. Ramai orang terlajuk, janji tak tepat. Kita 5-10 biasa. Saya tengok zaman Tun Mahathir, kami pos kabinet selalu sama dulu. Saya tengok dia ni memang orang yang jaga masa. Kita ni tak lolek. Allah, gini. Tak boleh. Ada. Saya sebut dalam buku saya, masa pelihara lah. Tokoh Barat, tokoh Arab, tokoh ulama Islam, mereka lupa masa. Mereka tak buang masa. Yang kedua, quality times. Masa berkualiti. Kita tengok. Masa kita, kata Al-Banna, al-wajibatu aksaru minal awqat. Kewajiban, tanggungjawab kita lebih banyak pada masa yang kita milik. Jadi, tengok hak mana yang lebih sesuai. Orang yang hebat, masa yang sikit, banyak benda selesai. Orang yang malang, masa banyak, sikit benda dah selesai. Tengok dulu lah. InsyaAllah esok. Lusa. Minggu depan Minggu depan. Alangkah baik boleh selesai sekarang. Selesai. Oh, itu bagus. Itu satu. Nombor 2, kita kena bergantung kepada Allah. Doa, tuan-tuan. Nabi kaki doa. Dia anjur doa. Sahabat doa banyak. Saya sebut dalam buku kami, inilah doaku. Kena doa. Allahumma alhimni rushdi wa'aizni min syarri nafsi. Macam-macam doa. Kita ni tahulah tuan-tuan, bukanlah
maksum sangat, bukanlah ni takut bimbang. Nombor 3, kerana kita nak jadi pemimpin yang baik, kita kena belajar baca sirah Nabi. Kita tak boleh dengar satu ceramah je, baca macam mana sikap Nabi. Saya taklah sebut, tapi saya jadi pengantar, iaitu Ar-Rahiqul Makhtum. Satu-satunya sirah Nabi yang terlengkap lagi pendek. Pendek tu walaupun nampak tebal, orang lain berjela-jela, berjilid-jilid, dia satu je. Pengarang ni telah menang novel penulis sunnah moden, sirah moden yang dipertandingkan di Arab Saudi. Namanya Safiyur Rahman Mubarakfuri. Cukup menarik buku dia. Baru meninggal dalam 2-3 tahun lepas. Nombor 3, Rasulullah SAW mesti menjadi idola kita. Bukan sekadar idola lah, ikutan, qudwah, uswah hasanah. Nak tahu hal Rasulullah, kita mesti tengok buku Hadis 40. Faham betul-betul macam mana Rasulullah SAW dalam hidup. Masalah-masalah yang berlaku mesti ada penyelesaian. Hukum fiqh dan apa-apa ni saya sebut dalam buku. Isu macam-macam, masalah-masalah terkini. Dan kita kadang-kadang nak manja dengan anak-anak kita, nak nasihat. Orang yang makin sibuk makin tak sempat. Saya bersama dengan tuan-tuan buat satu buku nota untuk anakku. Sebagaimana Imam Al-Ghazali tulis Ayyuhal Walad. Jadi dengan membaca, dengan mendalami ilmu, dengan pengalaman, dengan ibadat, dengan tahajud, dengan doa, dengan kefahaman, insya-Allah kita dapat melahirkan kepimpinan yang unggul dan baik. Bukan semata-mata pemimpin yang baik, tapi keamanahan yang tinggi, tanggungjawab yang tinggi, integriti yang terbaik. Insya-Allah kita hendaklah sentiasa membetulkan keadaan diri kita dan sentiasa memohon ampun kepada Allah atas salah silap kita. Sebagaimana yang saya nyatakan bahawa manusia ini banyak salah silap. Kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kamu semua banyak laku salah silap. Kita semua. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah silap yang paling baik adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Allah pandu kita, Allah hidayahkan kita, Allah jadi kita orang-orang yang saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana afghir alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.